الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوسطها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما alhamdulillah, sungguh kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, dan dengan nikmat yang diberikan kepada kita mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur di atas segala nikmat yang diberikan, dan kita juga menjaga akidah, menjaga iman kita sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung pembicaraan kita kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh sahib Samahah Mantan Mufti Negeri Sabah Tuan Haji Said bin Haji Ibrahim, yang membicarakan tentang akidah. Kita telah lalui bahawa Islam itu agama fitrah, pengenalan dari sudut akidah, tauhid dan keistimewaan dia, kepentingan akidah, akidah yang sahih, akidah yang batil, penjelasan mengenai uluhiyah, dan juga kita telah memasuki penjelasan mengenai rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam ini kita akan sambung pembicaraan kita pasal yang ke-8, bab yang ke-8, pengenalan mengenai rukun iman. Pengenalan mengenai rukun iman. Kalau kita masuk pengenalan mengenai rukun iman, muka surat 84, kita muka surat 84, pasal yang ke-8. Pengertian rukun iman dan pembahagian iman. Rukun-rukun iman adalah berarti tiang atau asas keimanan. Iaitu yang kita dah tahu, mempercayai Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat dan qada, serta takdir baik dan jahat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada rukun iman, ada 6. Inilah yang akan kita bincangkan. Di mana kepercayaan itu tetap dalam hati seseorang tanpa bercampur syak dan keraguan. Kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dengan Rasul, kita yakin dengan Quran, maka kita tak boleh campur sedikit pun syak keraguan dalam hati. Yakin 100%. Walaupun kita daripada muda sampai ke tua, kita tak pernah tengok sekali Allah Ta'ala. Tetapi kita tidak dituntut untuk membahaskan, untuk mengkaji tentang zat Allah. Tafakkar bi khalqillah wala tafakkar bi zatillah. Kamu kena fikir tentang kejadian Allah yang Maha Agung ini, yang menunjukkan kebesaran, tanda-tanda kebesaran Allah dan Maha Kuasa Allah. Bukan kaji tentang zat dia,
kerana akal kita, panca indera kita tidak sampai. Tuhan Allah Ta'ala dah jadikan limit dia. Di dalam nas Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman adalah tertakluk di bawah 6 perkara disebutkan lagi, iaitu iman dengan Allah Azza wa Jalla, iman dengan malaikat-malaikatnya, iman dengan kitab-kitabnya, iman dengan rasul-rasulnya, dan iman dengan hari akhirat. Dan yang keenam, iman dengan qada Allah dan takdir. Kita beriman dengan Allah, kita yakin Allah Ta'ala Maha Kuasa. Kita beriman dengan malaikat, kita ketahui malaikat itu makhluk Allah, dijadikan daripada nur cahaya, tidak berjantina, tidak bernafsu, sentiasa taat melaksanakan suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita beriman dengan kitab-kitab, maknanya Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Kita tidak nafikan. Demikian juga kita beriman dengan Rasul-Rasul, 25 orang Rasul yang wajib diketahui, kita tidak nafikan seorang pun daripadanya. Dan bukanlah kita nak lebihkan sebahagian Rasul dengan Rasulnya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Ta'ala nyatakan tilkar rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Itulah Rasul yang kami lebihkan sebahagiannya daripada sebahagiannya. Allah Ta'ala, bukan kita. Dan kita beriman dengan hari akhirat, bahawa dunia ini satu masa akan menuju kehancuran. Cuma kalau kita kaji, segalanya telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang berlaku kekacauan di Timur Tengah, di Syria di antara, dan kita tak tahu bila. Adakah orang tanya, hampir dah Dajjal muncul? Mungkin juga, tetapi Dajjal belum muncul. Dajjal jilah, pengikut-pengikutnya sudah ramai. Betul-betul. Demikian juga kata ulama, Dajjal ni dia bawa syurga dan neraka. Barang siapa yang masuk syurga Dajjal, dia akan masuk neraka Allah. Barang siapa yang masuk neraka Dajjal, dia akan masuk syurga Allah. Ada ulama kata sudah ada yang hiburan, yang melampau-lampau, yang melewat, yang melalaikan kita daripada mengingat Allah. Ada ulama kata itu sebahagian daripada surga-surga Dajjal. Allah. Dan kita beriman juga dengan qada dan takdir Allah. Segalanya memang daripada Allah, tetapi jika kita nak letak yang buruk itu pada Allah, amat tak kena pada tempat. Memanglah semua itu daripada Allah. Kerana dinyatakan la tataharraku zarratun illa biiznillah. Tidak tergerak satu jasad, satu zarah melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi meletakkan sesuatu yang buruk pada Allah adalah berlawanan dengan sifat kesempurnaan Allah Azza wa Jalla. Rukun-rukun iman sebanyak 6 perkara tersebut adalah terkandung dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana maknanya tuan kitab ini, Tuan Syekh Said Haji Said Ibrahim ni, mata mukti ni dia ciumat, dia ulang, bukan dia kata pandai-pandai. Dia ambil daripada Quran dan hadis. Yang pertama, firman Allah Azza wa Jalla, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 285. Amana ar-rasul, Rasul telah beriman bima unzila ilaihi min rabbih, terhadap apa yang diturunkan kepada oleh Tuhannya kepadanya, apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan.
Wal mu'minun, demikian juga orang-orang mukmin beriman dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul. Kullun amana billah, semuanya beriman dengan Allah. Yang dikata rukun iman ini disebut ni. Wa malaikatihi, dan malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Mereka berkata, kami tidak membezakan antara seorang rasul daripada seorang rasul-rasul yang lain. Wa qalu sami'na, dan mereka berkata lagi, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, kami pohon keampunan Tuhan kami. Rabbana wa ilaikal masir, ya Tuhan kami, kepada Engkaulah kami kembali. Sinilah tidak sebut qada dan qadar, tidak disebutkan, tapi qada dan qadar disebut pada semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan hari akhirat disebut pada ayat yang lain. Ini diambil daripada rukun iman di sini. Yang kedua, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Surah An-Nisa ayat 136. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasul. Orang beriman, tapi Allah Ta'ala suruh lagi, tetapkan iman kamu kepada Allah dan Rasul. Dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasulnya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh ingkar walau sedikit pun. Dan juga kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan dahulu daripada itu, Taurat, Injil, Zabur. Kita yakini dan kita beriman dengan itu. Dan sesiapa yang kufur, ingkar kepada Allah dan malaikat-malaikat dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan juga hari akhirat, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauhnya. Mana ayat ini disebut beriman dengan hari akhirat, dan disebut beriman dengan kitab Al-Quran, walaupun ayat sebelum ini sudah diterangkan. Ada lagi firman Allah Ta'ala yang ketiga, banyak disebut sini 4. Kita baca lagi. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Suratul Baqarah ayat 177. Maksudnya, bukanlah perkara kebajikan itu hanya kamu menghadapkan muka kamu ke pihak timur dan barat. Dan kita tahu bahawa kiblat yang pertama disuruh kita menghadap ke Baitul Maqdis. Tetapi Allah Ta'ala perintah Nabi kemudian daripada itu menghadap ke Masjidil Haram. Tak kira lah Allah Ta'ala yang suruh. Mana yang bukan Allah Ta'ala yang suruh kita menghadap ke arah barat, itu Masjidil Haram. Tetapi kebajikan itu ialah berimannya seseorang kepada Allah. Kita beriman kepada Allah kerana itu suruhan Allah dan hari akhirat dan segala malaikat dan segala kitab dan sekalian Nabi.
Dan firman Allah yang hadis yang berikutnya, dan hadis ini disebut dalam Matan Arba'in Nawawiyah, hadis 40. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupai seorang Arab Badui, bertanya baginda mengenai Islam, iman dan ihsan. Hadis ni panjang. Hadis yang kedua dalam Matan Arba'in disebut. Datang berupa yang pakaiannya sebuah putih, yang putih, yang semua sahabat yang berada bersama Nabi tak kenal. Lalu datang tu bertemu dengan Nabi, sehingga kamu bertemu lututnya dengan lutut Nabi, dan dia bertanya, akhbirni anil Islam, terang aku tentang Islam. Dan akhbirni anil iman, terangkan aku tentang iman. Dia kata betul, tapi dia ringkaskan daripada hadis yang panjang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab mengenai iman, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadar wa tu'minu bil qadri illa bil qadri khairihi wa syarrihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, mana hadis sahih. Beriman dengan Allah, itu beriman, dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, dan beriman dengan takdir yang baik dan yang jahat. Di mana Nabi juga sebut, la yuradul qada illa bid-du'a. Qada ini tidak tertolak melainkan dengan doa. Allah Ta'ala nak turun bala, kita banyak berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala angkat bala tersebut, tidak diturunkan kepada kita. Memang segalanya baik dan buruk daripada Allah Ta'ala. Kalau kita nak letak yang buruk pada Allah, tidak sesuai dengan sifat kesempurnaan. Rukun-rukun iman sebanyak 6 perkara yang termaktub dalam firman Allah dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah menjadi pokok utama diutuskan para rasul ke alam ini, dan diturunkan kitab-kitab Allah kepada mereka, di mana keimanan seseorang itu tidak sah kecuali beriman kepada semua rukun-rukun iman tersebut. Beriman semua. Tak boleh kita nak ambil satu atau kita nak tolak satu jadi 5, tak boleh. Beriman semua. Dia orang kata sifir dia, kalau rukun Islam 5, dia tak ada 5 tolak 1 jadi 4, tidak. Rukun Islam 5 tolak 1 kosong. Sama juga rukun iman 6, kalau tolak 1, 6 tolak 1 kita kata 5, tapi 6 tolak 1 maknanya kosong. Itu maknanya rukun iman dan Islam. Tak boleh kita tolak, tak boleh kita tak terima, kita kena beriman semua sekali. Dan diterangkan dalam bab yang lepas, mana iman dan Islam ini tak boleh nak pisah. Nak ambil iman saja, nak tolak Islam tak boleh. Nak ambil Islam saja, tolak iman tak boleh. Kena ambil kedua-duanya, bagaikan tak dapat dipisah. Kalau kita kata rukun Islam sebagai contoh, sembahyang, kalau kita tolak iman, maknanya kepercayaan, keyakinan kepada Allah, solat tersebut ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak diterima. Dan solat itu terdiri daripada rukun qalbi, rukun qawli dan rukun fi'li. Ketika kita selesai solat, 2 rukun ini selesai. Tapi qalbi tetap kita nak buat apa saja pun kerana Allah,
Tak boleh lagi, mesti ada. Kita buat segala sesuatu kerana Allah, jadi ibadah kepada Allah Ta'ala secara tak langsung. Mereka yang ingkar, tidak beriman kepada salah satu daripada rukun-rukun iman yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis ini, bermakna mereka telah keluar daripada golongan orang-orang yang beriman. Tak beriman satu, tolak habis. Contoh Quran, tak beriman dengan ayat ni, mana dia tolak Quran secara total. Tak boleh. Ataupun tolak satu huruf ni saja. Ni apa ni, alif lam mim, tak faham kan? Tolak. Mana tolak Quran sekali demikian. Dan masuk dalam golongan orang-orang yang kafir wa iyadzubillah. Jadi kafir maknanya kafar, tidak percaya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Dia sama-sama tu mengaku kafir, musyrik, syirik, menyekutukan Allah, kafir, tidak beriman kepada Allah. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Surah Yusuf ayat 106. Maksudnya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah. Orang-orang yang beriman kepada Allah, kebanyakan tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mempersekutukannya juga dengan yang lain. Dia kata beriman, tapi hakikatnya tidak. Dan kata juga mereka yang mempertuhankan hawa nafsu. Apa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallallahu ala ada ilmu, tetapi disesatkan. Bukan tak ada ilmu. Mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman yang telah termaktub dalam Al-Quran dan hadis itu adalah mereka yang telah ma'rifah, mengenal ma'rifah dengan perkara berikut. Dan disebut dalam ilmu kalam, awwaluddin ma'rifatullah. Pokok pangkal perkara pertama dalam agama ini kenal Allah. Nak kenal macam mana? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa kenal dirinya, maka dia kenal Tuhan. Kenal diri bukan setakat nama kita, Yusuf bin Ismail, Daud bin Yaqub, tidak. Kenal bahawa kita ini hamba Allah, bersifat lemah, bersifat berhajat. Kita kenal Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Itu dia tempat kita bergantung. Mereka telah makrifah kepada perkara-perkara berikut. Yang pertama, makrifah kepada Allah. Kalau orang belajar bahasa Arab, dia ada makrifah dan nakirah. Makrifahnya mana letak alif lam. Apa makrifah? Kalau kita belajar ad-din, bila ad-din tu dinul haq, dinul Islam. Kalau bahasa orang putih dia panggil definite and indefinite. The in, orang itulah belajar bahasa Inggeris. Makrifah kepada Allah Azza wa Jalla, iaitu makrifah dengan asma-asma Allah, nama-nama Allah yang kita sentuh itu. Tauhid asma wa sifat. Tauhid asma yang pertama, asma Allah. As-sifat dia kita kata sebagai sifat, bukan maknanya 420 saja, tapi itu dia ambil daripada Al-Quran yang Tuhan beritahu. Sifat-sifatnya yang suci dari sifat kekurangan dan kebinasaan
dan makrifah dengan zat Allah. Ini tak boleh tahu, tapi kena makrifah dengan zat Allah macam mana. Yang tidak mengandungi sebarang anasir. Apa maksud anasir? Kan kita boleh apa? Kalau contohlah, kita kata air, dia kalau ikut sahaja dia terdiri daripada H. Satu atom hidrogen, dua atom oksigen, jadilah air. Itu teori, tetapi belum pernah ada diambil gabung depan kita, ambil atom campur jadi air. Itu teori. Tetapi Allah tidak mengandungi sebarang anasir. Juga makrifah dengan wujud Allah, dengan bukti-bukti dan kenyataan yang ada di alam ini, yang kita kata sebagai dalil akli, dalil secara akal. Yang kedua, makrifah dengan malaikat, iaitu makrifah dengan alam yang dapat dilihat di sebalik alam yang tidak dapat dilihat. Alam kita dapat lihat, tapi alam malaikat kita tak dapat lihat. Dia dapat lihat kita. Macam mana Ustaz cakap Al-Quran bagi tahu kan? Iaitu malaikat, suatu alam yang halus dan termasuk dalam alam yang ghaib, yang tidak dapat dikesan oleh panca indera. Mata kita tak dapat lihat, tangan kita tak dapat rasa, lidah kita tak dapat rasa. Di mana malaikat itu tidak termasuk dalam golongan makhluk yang wujud jasmani, makhluk Allah yang tidak berjantina, lelaki pun tidak, perempuan pun tidak, malaikat. Dan dia boleh berupa dengan rupa manusia. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tengok rupa malaikat Jibril dengan rupanya yang asal, yang terdapat lagi 70,000 sayap. 70,000 sayap. Kakinya di langit dunia, kepalanya di langit ketiga. Itu malaikat Jibril alaihissalam. Namun kerana Mi'raj ini hanya Nabi, Allah Ta'ala jemput khusus Nabi. Walaupun dengan rupanya yang asal, dia tak dapat naik ke Sidratul Muntaha. Kalau dia cuba naik juga, dia akan terbang. Lalu Nabi pergi sendiri. Allah. Yang kedua, makrifah dengan Rasul-Rasul, iaitu makrifah dengan Rasul-Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan menyampaikan syariatnya, dan menjadi pembimbing ke arah petunjuk, serta memimpin seluruh makhluk menuju kepada jalan yang hak dan agama Allah yang sebenar, iaitu agama Islam. Jadi semua Rasul datang ni bawa agama dia. Nabi dan Rasul semuanya bawa Islam, cuma berbezanya dari syariat. Syariat aja berbeza, tapi dari segi akidahnya sama, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa menyebut kepada tauhid kepada Allah. Aqulu amanna wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab. Katakanlah, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq. La nufarriqu baina ahadin min ar-rusul. Tidak berbeza seorang rasul dengan seorang, semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu. Nabi Musa tidak bawa agama Yahudi, Nabi Isa tidak bawa agama Islam, semuanya bawa Islam. Semuanya bawa Islam. Semuanya membawa kepada agama yang benar, cuma berbeza dari sudut syariat. Sebagai contoh, syariat Nabi
Musa alaihissalam, ketika mana kaumnya menyembah patung sapi yang ditempur daripada emas yang juga dibuat oleh Musa, iaitu Musa Samit. Apa dia? Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwab. Kamu telah syirik kepada Allah, kamu kena bunuh diri kamu sendiri dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Tapi syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Walau apa pun caranya, tidak boleh merajut nyawa sendiri, tidak boleh. Barang siapa yang melakukan sedemikian, jika akalnya masih waras, dia telah termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir wa'iyah. Dan dia akan merasa kesakitan maut itu sehinggalah kiamat. Mati ni sakit. Mati ni sakit. Dikata setengah ulama macam dicincang 1000 kali. Dan di antara Nabi yang minta kepada Allah untuk nak rasa macam mana sakitnya mati, Nabi Idris alaihissalam. Dia minta kepada Allah dan Allah Ta'ala perkenankan kepada. Tetapi untuk dihidupkan kembali ke dunia dia tak nak. Tak mau. Itu Nabi kira. Dan Nabi. Dan juga kita kena ingat, syaitan ataupun iblis itu dia akan berdiam diri apabila kita berada dengan sakratul maut. Dia tak akan berdiam diri. Kita hidup ni pun habis. Dia nak menyesatkan kita, nak memesongkan daripada agama Allah. Lebih-lebih lagi kalau apabila kita berada dalam sakratul maut. Hanya iman saja, hanya keyakinan kita, pergantungan kita kepada Allah saja yang dapat menyelamatkan. Jadi insyaAllah saya berhenti setakat itulah. Mungkin ada pihak tabung nanti ada program. Jika ada persoalan, inilah kita ajukan. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, kita minta Ustaz jawab. Marilah sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita dikekalkan iman dan kita menjaga akidah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silalah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. Rabbana ij'alna muqimas salati min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'na ya karim. Allahumma naj'alka fi nuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma fadil sabahum barrik jama'ahum wa shaddid kalimatahum wa zin 'alaihim qalban min kilabik ya muharrar jabari ya Allah. Allahumma ya munzil kitab ya majlis sahab ya hazbul ahzab izimhum mansurna 'alaihim. Allahumma salli ala mujahidin ma'surin mazlumin fi Filistin. Allahumma salli ala mujahidin ma'surin fi Filistin. Allahumma salli ala mujahidin mustada'afin fi Suriah. Allahumma salli Islam fi kulli makan. Allahumma alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi bil iman an aminu fa'amanna rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih di atas kesudian mendengar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah. Apa yang kurang itu datang kelemahan diri saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.